Salam sejahtera, bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 28 April. Terdapat 3 kes kematian baru dilaporkan di Sarawak semalam sekaligus menjadikan jumlah kes kematian akibat jangkitan COVID-19 meningkat kepada 165 orang. Kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 2 kes kematian melibatkan daerah Bintulu dan 1 kes dari Sarike. Kes kematian ke-163 melibatkan seorang lelaki warga tempatan berumur 54 tahun yang telah dimasukkan ke Hospital Bintulu dan disahkan meninggal dunia pada 24 April. Kes kematian ke-164, seorang perempuan warga tempatan berumur 47 tahun juga telah dimasukkan ke Hospital Bintulu dan disahkan meninggal dunia pada 25 April. Manakala kes kematian ke-165 adalah seorang perempuan warga tempatan berumur 44 tahun yang telah dimasukkan ke Hospital Sarike dan disahkan meninggal dunia pada 25 April. Juga terdapat 432 kes baru positif dikesan di Sarawak dengan 70% kes tertumpu di daerah Bintulu, Bukit Mabong, Miri, Sibu dan Kanawit. Ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 28,961 kes. Dalam pada itu, 2 kluster baru turut diisytiharkan iaitu kluster Sungai Ngungun Kanawit dan kluster Sungai Tuah Kanawit menjadikan 63 kluster aktif di negeri ini. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bagi rumah bajak Nanga Semawang Julau dilanjutkan mulai hari ini hingga 4 Mei. Manakala terdapat 8 buah rumah panjang dilaksanakan PKPD. 5 buah rumah panjang dilaksanakan PKPD mulai 26 April hingga 9 Mei, iaitu Rumah Likik Ulu Pedanum Pakan, Rumah Empeni Anak Budum Lubuk Putan Sungai Meradong Sarike, Rumah Nyuka Lubuk Lembah Sarike, Rumah Selat Anak Lai Sungai Janting Meradong dan Rumah Takang Anak Utau Sungai Kertong Meradong. Sementara itu, 2 buah rumah panjang dilaksanakan PKPD mulai hari ini hingga 10 Mei. Manakala PKPD dilaksanakan di SMK Lubalingian Sibu mulai esok hingga 11 Mei. JPBN juga akan menamatkan tempoh PKPD Politeknik Mukah berkuat kuasa esok memandangkan keputusan saringan kedua tidak mendapati sebarang kes positif yang baharu. Aktiviti pengesanan kes secara aktif ACD COVID-19 akan dilaksanakan di tempat letak kereta Medan Mall atau Li Hua Hotel di Sibu pada esok. Menurut kenyataan media Pegawai Kesihatan Sibu, Dr. Teh Jo Hun, ACD yang dilaksanakan di lokasi berkenaan adalah untuk penduduk yang tinggal di zon Tong Sang, Sibu. Dr. Teh Jo Hun berkata LCD berkenaan akan diadakan bermula pukul 8 pagi sehingga 5 petang. Oleh itu, penduduk di zon Tong Sang diseru untuk hadir ke LCD berkenaan bagi melakukan ujian calitan COVID-19 masing-masing. Mereka yang hadir perlu membawa kad pengenalan selain mematuhi penjarakan fizikal, memakai pelitup separuh muka dan memaklumkan nombor telefon yang boleh dihubungi. Angkatan Zaman Mansang Azam diminta memberi fokus kepada pelaksanaan aktiviti atau program berkaitan ekonomi digital dan kehijauan alam sekitar untuk para belia dan penduduk luar bandar. Pengerusi Azam, Datuk William Patrick Nyigor berkata, gesaan tersebut disuarakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg semasa kunjungan hormat Esko Tertinggi Azam di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya, Kuching semalam. Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu fokus tersebut penting dalam visi Sarawak untuk mencapai status negeri maju dan negeri hijau di Malaysia menjelang 2030. Datuk William memaklumkan Datuk Patinggi Abang Johari juga menyatakan kesediaan kerajaan negeri untuk mempertimbang menyalurkan sumber kewangan bagi menjayakan fokus baru tersebut. Beliau ditemui pemberita selepas kunjungan hormat berkenaan. Kunjungan hormat kira-kira sejam itu antara lain bertujuan mendapatkan pandangan daripada Ketua Menteri mengenai aktiviti atau program yang dilaksanakan Azam serta usaha memperkasa peranan Azam pada masa depan.
Lembaga Pelabuhan Kuching KPA kini sedang dalam proses membaik pulih sistem komputer yang menyebabkan kesesakan di terminal kontena di Pelabuhan Senari Kuching pada 27 Mac lalu. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar James Jemut Masing memaklumkan masalah kesesakan akan dapat diselesaikan setelah pembaikan sistem komputer siap pada penghujung bulan ini. Beliau merangkap Menteri Pembangunan, Infrastruktur dan Pelabuhan juga menjelaskan bagi penyelesaian jangka masa panjang, kerajaan akan menambah 2 kren dermaga tambahan bagi membolehkan 3 dermaga beroperasi dengan lancar menggunakan 4 kren yang menggantikan kren sedia ada. Selain itu, beliau juga mengarahkan KPA untuk meneliti semula sistem komputer sedia ada yang harus mempunyai perisian kedua sebagai persediaan sekiranya sistem komputer mengalami gangguan agar tidak berlaku kesesakan di pelabuhan. Sementara itu, untuk jangka masa pendek, KPA akan memperoleh kren pelabuhan baru yang pakai dana dalaman KPA dan komputer KPA untuk memperbaiki sistem komputer pemadaman selain syarikat perkapalan juga menyediakan kren ship to shores untuk 1 berth. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan media selepas mempengerusikan mesyuarat bersama syarikat penghantaran menerusi aplikasi Zoom di Kuching berkaitan masalah komputer terpadam yang berlaku pada 27 Mac lalu dan mengganggu sistem pengurusan terminal kontena di Pelabuhan Senari Kuching. Sementara itu, Tan Sri Dato' Amar James Jemut Masing menyeru syarikat perkapalan tidak mengenakan caj tambahan kepada pengirim kerana ia akan memberi impak negatif kepada ekonomi serta masyarakat. Sebuah pengkalan pontun akan dibina di tebing Sungai Pelait berdekatan Pasir Pandak Kuching tahun ini. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pembinaan pengkalan itu bagi memudahkan lebih 500 penduduk kampung Pulau Salak berulang-alik ke pusat bandar. Pembinaan penggalan terbabit dijangka menelan kos RM470,000 dan akan mula beroperasi dalam tempoh setahun. Sejak sekian lama ini, mereka tidak mempunyai penggalan yang tetap selama ini. Kerana tanah di bahagian darat ini kepunyaan orang lain, bukan penduduk kampung. Jadi mereka tidak ada. Jadi mereka berpindah satu jeti ke satu tempat. Ditemui pemberita di tapak projek pengkalan berkenaan, jelas Datuk Dr. Abdul Rahman, keputusan pembinaan pengkalan itu berjadi capai selepas mendapat persetujuan pemilik tanah iaitu Cahaya Mata Sarawak. Beliau percaya dengan adanya pengkalan terbabit, ia akan memudahkan nelayan kampung itu memasarkan hasil laut selain membawa pengunjung ke pulau kecil itu. Pejabat Hutan Wilayah Sibu berjaya merampas lebih 200 batang kayu balak haram pelbagai spesies dan saiz dengan nilai royalti dianggarkan sebanyak RM22,000 dalam serbuan berasingan di kawasan Sungai Lipus, Kenawit baru-baru ini. Jabatan Hutan Sarawak dalam kenyataan medianya berkata semasa serbuan yang dilakukan pada 19 dan 20 April lepas, anggota penguatkuasa Pejabat Hutan Wilayah Sibu menemui kayu balak terbabit disembunyikan dan ditimbus dalam tanah di 3 lokasi yang berbeza. Anggota penguatkuasa terpaksa menggunakan mesin jengkaut untuk menggali dan mengeluarkan semula ke semua kayu balak berkenaan. Hasil pemeriksaan lanjut mendapati kayu balak tersebut tidak mempunyai sebarang tanda yang ianya telah dibayar. Sehubungan itu, kes disiasat di bawah Seksyen 96/1 Ordinan Hutan 2015 Chapter 71 dan jika disabit kesalahan, pesalah sama ada akan didenda tidak kurang daripada RM25,000 hingga RM150,000 atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, jika semakan mendapati ia merupakan kesalahan berulang, pesalah akan dikenakan denda antara RM150,000 dan RM500,000 atau dipenjara tidak melebihi 10 tahun. Di Bintulu, 3 orang lelaki ditahan kerana terlibat dengan aktiviti pengedaran dadah. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Suhaili mendedahkan tangkapan dilakukan di sebuah rumah Tanjung Kidurong dalam operasi yang dilakukan pada Isnin lalu. Hasil serbuan menjumpai 1 kotak rokok mengandungi 9 paket lut sinar yang mengandungi ketulan kristal, dipercayai dadah jenis metafetamin seberat 39 gram.
Turut dijumpai satu bekas besi mengandungi 10 paket lut sinar berisi ketulan-ketulan kristal dipercayai dadah jenis sama seberat 10 gram. Superintendent Zulkifli Suhaili pada sidang media di IPD Bintulu mendedahkan pihaknya turut menjumpai 9 keratan tiub straw lut sinar kehijauan mengandungi 2 gram dadah. Dalam sebuah itu juga kita telah merampas 9 butir peluru shotgun yang kita jumpai di rumah tersebut juga. Hasil ujian saringan air kencing mendapati semua suspek positif dadah jenis metafetamin. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Sama. Bangunan Kompleks Islam Sarawak Miri ditutup selama 2 hari sehingga hari ini bagi aktiviti sanitasi dan pembersihan. Notis pengumuman oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri memaklumkan bangunan itu ditutup bagi memberi laluan proses sanitasi. Bangunan Kompleks Islam Sarawak Miri akan dibuka esok. Antara jabatan dan agensi kerajaan yang terdapat di bangunan Kompleks Islam Sarawak Miri ialah Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Perbendaharaan Negeri, Pejabat Daerah Miri, Pejabat Ketua Kaum dan Pejabat Residen Bahagian Miri. Manakala bagi agensi Islam pula ialah Jabatan Agama Islam Miri JAIS termasuk USK dan Jabatan Kehakiman Syariah Miri JKSS. Sehubungan itu, semua urusan orang awam ditangguhkan semasa proses sanitasi dilakukan. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Jangan abaikan pemakaian pelitup separuh muka dan sentiasa jaga jarak fizikal ketika berada di kawasan tumpuan awam. Saya Bumawen, sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.